dan bersama saya ialah Encik Advance Tan, seorang ahli peniaga. So soalan dia ialah apa adalah yang boleh dibuat untuk menjana pendapatan tambahan? Okey, saya ada 3 kaedah, tapi kaedah ni bukan satu benda yang asing. Tapi saya tetap nak cerita di sini lah kan, sebagai satu pengalaman saya nak cerita. Satu pertama ialah kita boleh lihat dari segi pendapatan kerja sambilan, part time lah. Inilah bagi mereka yang masih ada kerja tapi dia nak kerja lebih lagi. Jadi dia perlukan wang, dia perlukan lebih duit. Dia tak sebab dia perlukan dana lebih. Jadi dia kena buat part time. Part time, contoh part time mungkin dia boleh kerja ataupun di pasar raya waktu malam lepas waktu kerja lah. Okay. So itu part time. Yang kedua lah dia boleh buat e-hailing. Biasalah kita dah selalu dengar e-hailing atau penghantaran makanan. So ini yang kedua lah. Tapi yang ketiga lah apa yang saya nak utamakan sini lah, perniagaan. So kadang-kadang kita fikir berniaga ni susah. Tapi kalau kita fikir betul, kita kerja dan orang tu sebenarnya berniaga. Jadi kita masuk perniagaan dia juga. So risiko dia sama. Mungkin risiko kita sebagai employee pekerja lebih tinggi pasal dia kawalan. Bukan kamu. Tapi kalau kamu ada bisnes kamu sendiri, kamu yang mengawal. So pandangannya dah berbeza. So ini. So sebelum kita teruskan tu, lepas ni ada polling ya. Okey, polling saya ada tiga kaedah urus niaga lah. Pertama kena ada jual beli lah. Jual beli secara fizikal ataupun online. Kedua you boleh buat produk. Okey, yang pertama jual beli tu trading lah. Bahasa Inggeris tu trading. Kita beli, jual. Kita beli, jual. Beli kain, jual kain. Beli kacang, jual kacang. Itu je. Yang kedua tadi adalah pembuatan. Kita manufacture. Kita buat kek dia atau buat sabun ke, buat lilin ke, all this kind of thing. Dan yang ketiga adalah perkhidmatan. Services mungkin boleh prostitution ataupun boleh jadi seorang tourist guide. Jadi itu ialah perkhidmatan. Dia tak ada barangan. Tapi dia bagi perkhidmatan secara dia perbuatan lah. Itu saja lah. So produk tu adalah perkhidmatan. Yes, correct, exactly. Yeah. Okay, so betul Advance you said, tapi betul juga ramai yang nak berniaga tapi knowledge tu tak ada. So and the one question tu ramai risau pasal modal. So kita nak tanya audience kita nak minta pendapat anda. Berapa banyak modal yang perlu ada untuk mulakan perniagaan? So tolong klik button poll dan pilih salah satu jawapan yang anda rasa sesuai. Okay. So berapa peratus? Kita tengok. Kita akan lihat peratus jawapan. 75% rasa 10,000 perlukan 10,000 ya. 10,000 ni majoriti rasa perlukan 10,000. Wah, sakit kepala kalau tak ada 10,000 kalau gaji mungkin 3,000 saja. Nak cari 10,000, 3,000 pun setiap bulan habis. Okey. So pertama ya depend on apa bisnes yang kamu buat. Kamu nak buat. Mungkin kamu perlu banyak duit tapi tak perlu besar punya bisnes dulu. Boleh start dengan bisnes yang kecil dulu. Boleh cuba di rumah, tak perlu fikir kena ada kedai, kena ada peralatan, ada pekerja semua. Jadi benda ni memang merusingkan. Kalau nak buka kafe sekurang-kurangnya ada orang kata sampai $500,000. Belum start pun dah habis $500,000. Kita perlukan duit tu. Jadi kita kena tengok macam mana kita nak mulakan. Itu penting. Kita jangan terus beli Mercedes-Benz, BMW, habislah. Jadi kita kena bijak dari segi mulakan perniagaan dan juga banyak bersabarlah. Dan terus keluarkan duit ETF pun habislah. Okay? So daripada poll ni saya boleh cadangkan 4 persediaan untuk menceburi perniagaan. Pertama, kita kena tengok kemampuan keadaan. Kemampuan keadaan. Tengok kamu ada banyak duit ke, tak ada duit ke. Kalau tak ada duit, boleh ke mula? Sebenarnya boleh juga. Boleh. Saya pun mula tanpa banyak duit. Tanpa banyak duit. Saya mula di rumah. Okey, kemampuan keadaan. Tengok kamu ada bantuan ke, ada kawan yang boleh bantu ke, mak bapak boleh
boleh bagi duit ke apa. So itulah kemampuan keadaan. So, kena check lah your situation lah. Situation dulu. Okey, kedua ialah kemahiran yang sedia ada. Apa yang kamu mahir? Mahir mengajar ke, mahir buat kek ya. Okey, atau mahir apa-apalah bidang profesional seperti auditing ke, ataupun accounting. So ini semua kemahiran kan. Jadi kemahiran kita boleh tengok daripada dua segi. Segi pertama lah apa yang kamu buat dalam kerja kamu. Kalau kamu kerja sebagai seorang gardener kan, walaupun seorang gardener, okey, kerja kebun, kamu kemahiran ialah berkebun. Itu salah satu kemahiran. So lagi satu lah, mungkin kamu seorang accountant tapi kat rumah kamu selalu masak. Mungkin suka buat kek jadi kemahiran kamu bertahun-tahun buat kek. Itu pun kemahiran juga. So ada dua jenis kemahiran. Satu kemahiran formal kerja, satu kemahiran daripada hobi atau minat. Betul. Okey, tapi jangan kemahiran yang pendek lah. Kau boleh panjang lah, bertahun-tahun buat. Mungkin pandai nak ukir bonsai ke, lukisan ke, semua. So kemahiran. So ketiga, kita kena pasti peluang yang ada. Tengok COVID-19, peluang yang ada macam mana. Ramai orang jual barang tak dapat keluar. So maka dia tengok yang peluang yang ada, dia kena guna online. Kan? Dia kena guna online, dia tak boleh guna cara yang sama tak? Ataupun mungkin masa ni ramai orang tak dapat gunting rambut. So ada juga ramai yang ambil peluang nak jual hair clipper. So kita tengok peluang yang ada. Tak semestinya buat apa yang kita minat saja. Tak semestinya kamu suka coklat kek, satu dunia ni suka coklat kek. Tak sama. Okey. So yang keempat, paling penting bagi saya lah, kamu ada keinginan untuk berniaga. Kalau tak ingin berniaga, susahlah. Kita tak boleh mulakan. Saya akan beritahu kenapa kita susah nak mulakan. Tapi sebelum ni saya ada 3 rahsia. This is a free tip for you. 3 rahsia untuk mencari peluang. Mana nak cari peluang bila kita Okey, so pertama ialah kita lihat apa kelemahan ataupun apa yang kurang. Mungkin tempat tu dia kurang parking. Jadi ataupun tempat tu kurang makanan. So apa yang kurang, maka kita boleh tambahkan dia. So itu peluang kita. Kekurangan. Kedua ialah biasa datang dari customer complain. Orang selalu complain. Complain ni semua peluang kita. Untuk kita betulkan ataupun complain kita tambah baik. So itulah satu peluang. Kadang-kadang orang kata complain, jauh sangat. Jadi kita mungkin nak dekatkan. Kita nak buat penghantaran. Orang tu komplain, jauh, susah lah ni. So we have to see the opportunity dengan cara ni. Kena cari peluang atau jumpa peluang daripada keadaan huru-hara. Bukan dari keadaan normal. Okay? Dan ketiga lah, benda-benda tak selesa. Contohnya mungkin dia rasa tak selesa. Panas nak keluar makan ke mana. Lepas tu keluar traffic jam lagi, lunch time dah lah 1 jam. Mana cukup kan. Okay, then ini masa orang e-hailing, dia wujudkan bisnes e-hailing dan banyak e-hailing akan menjadi satu bisnes yang bagus kerana peluang ni. Jadi kalau kita tengok ketiga-tiga ni semua dalam keadaan yang huru-hara. Yang pertama lah dia ada kelemahan dan kekurangan, kedua daripada ketidakpuas hati, dan ketiga lah ketidakselesaan. Okay. So Advance you dah kasih tahu yang rahsia macam mana nak kenal pasti peluang. So and you emphasize, you pentingkan bahawa entrepreneur kena ada keinginan, kemahuan untuk berniaga. Okay, let's say lah kita ada minat, kita memang nak jadi entrepreneur ni, tapi kita tak confident sangat. Kita tak semua orang yang pandai berniaga So mungkin kita dah lama bekerja, jadi mindset employee. Tapi kita tak confident jadi our own boss, jadi entrepreneur. Sebab tak ada asas untuk buat business. Do you have any tips you nak share? Antara tips ialah kita boleh pertama biasanya orang kata dia boleh ikut kursus. Ada kursus perniagaan tu boleh guna. Lagi satu lah, kamu mungkin nak cari seorang mentor yang dia senang dalam perniagaan. Jangan dengar cakap
orang datang kata kau patut buat tu, buat ni. Tapi bila tanya dia kerja apa, oh saya kerja kerani lah, saya kerja bank lah. Tapi dia bukan peniaga. So mentor tu mesti seorang peniaga. Okay? Dan ataupun mungkin kerja untuk dia sambilan dulu. Tengok style-style dia berniaga. Daripada sana kita boleh terapkan confidence. Confidence datang daripada knowledge. Knowledge. Kalau tak ada knowledge, of course semua orang tak ada confidence. So kita kena masukkan knowledge kita. So sama ada dari belajar, sekarang banyak online courses kan untuk entrepreneur belajar. Lepas tu yang kedua tadi mentoring lah. Mentoring, okay. Itu tip yang saya boleh bagi secara umum lah. Itulah. Okay. So saya teruskan prinsip. Saya nak beritahu prinsip menjana pendapatan. Ini penting pasal ramai orang nak masuk bisnes tapi sebenarnya dia tak tahu apa bisnes. Macam nak buat duit macam nak dapat duit. So yang pertama ialah kita kena tahu very clear. You can only make money when you sell something. Jadi kamu mesti ada jualan. Mesti menjual sesuatu. Sama ada kamu jual barangan atau jual perkhidmatan. Kena ada produk lah. Ada produk, yes. Kalau tak ada produk macam kita nak cari duit. Kan? So you need to sell. The keyword is to sell. You suka tak suka, you kena sell. Tapi sama ada kamu yang jual atau orang lain jualkan, it's another thing. Okay? Pertama mesti jual. Kedua yang kamu mesti tahu macam nak kira untung. Kita buat penat-penat tengok untung 10 sen. 1 jam untung 10 sen. Siapa nak buat? The question is that interesting for you? Kan kadang-kadang kita jual barang 1 unit kita untung 10 sen. Tapi 1 jam kita jual 2 unit je. Jadi untung 20 sen. Table kedai belum bayar orang ni gaji belum bayar lagi. Jadi benda-benda ni kita kena tahu. Okay? Jadi untung ialah kiraan dia senang saja daripada jualan tolak cost. Jualan tolak cost itu secara umum. So jualan ialah sale kamu, berapa banyak kamu boleh jual dan kemudian cost. So sekarang ialah kita nak cerita ialah ciri-ciri cost. Apa dia cost? Cost ialah macam bahan mentah, pengangkutan, mungkin ada sewa, sewa tapak atau sewa kedai. Jadi mungkin barang-barang lain macam macam gaji gaji pun cost juga, gaji pekerja. Okey, ataupun mungkin kamu ada cost untuk insurans ke, insurans barang ataupun apa-apa yang kamu perlu bayar untuk perniagaan tu berjalan. Okey, bil air semua cost. So kena tahu nak mengira ni penting. Kita buat bisnes kita kena tahu mengira. Kita kena tahu cost kita. Jangan sampai kita buat bisnes cantik semua tapi so everyone happy, semua happy, tapi cost tinggi. Kita tak ada untung atau ada untung pun penat kerja 1 hari untung 10 sen. Siapa nak? Betul lah. So itu pun kira rugi juga. Okay. Alright. Dan yang keempat ialah kesanggupan untuk menukar cara hidup kita. The business is a totally different thing. Cara kita berfikir semua berubah. Dulu kita belum pukul 5 kita dah boleh pack barang. Tapi sekarang business tak boleh. Kalau tak ada duit tak boleh. Tak ada makanan atas meja tu. You can't put the food on the table. So you have to find ways to do it. So kadang-kadang you tengok businessman ni dia buat kerja sampai tengah malam. So ini hakikat dia. So inilah perubahan yang kamu kena tahu dan kamu sanggup berubah. Jangan fikir kerja kita berniaga 9 to 5 saja. Okay? Now, tingkatkan keberanian ambil tindakan. Kadang-kadang kita tahu, kita ada knowledge tapi yang first step tu kita takut, kita mungkin rasa malu. So we have to break through yang first step tu. Malu pun tak apalah. Yang penting kita boleh bawa makanan atas meja kita. That's the main thing, okay? So, terima kasih Advance. So, mungkin audience sekarang ada banyak soalan. So, jangan lupa masa sesi ini, you boleh postkan soalan anda kepada Advance dalam bahagian Q&A, ya. So, okay, mari kita buat poll lagi. Okay, kita buat poll yang kedua, ya. So, sila pilih satu jawapan yang tepat untuk audience. So, soalannya ialah untuk mencapai kejayaan perniagaan, seseorang peniaga mestilah mempunyai blank. Ya. So, sila pilih jawapan yang anda rasa lebih sesuai dan lepas tu Advance akan kasih komen, ya.
Okey, ramai orang jawab. Belum lagi orang jawab. Okey. Okey. Oh, ramai jawab tekniknya strategi perniagaan lah. Mungkin 100%. Belum lagi mungkin. Belum lagi ya? Kena Okey. tunggu. 100%. Okey, suppose dah tutup ya. So 100% yang pertama tadi ya. Jadi ramai berpendapat bahawa teknik dan strategi itu penting. Okey, saya tak nafikan, tapi apa yang lebih penting dari itu? Ada tak? Okey, now saya nak beritahu satu fakta yang umum, yang kebanyakan kita orang berniaga kita tahu. 9 daripada 10 perniagaan akan gagal. Walaupun kamu belajar teknik, kamu belajar di online, belajar online, kamu diajar online marketing atau e-commerce, semua teknik bagus tau. Sebenarnya bila saya tengok teknik ni, this is very good teknik, memang bagus. Tapi kenapa masih ada yang gagal? Okay? So, salah satu sebab ialah kita bertumpu pada teknik, terlampau banyak teknik atau strategi. Tak salah, tapi kita kurang mengasah minda entrepreneur. Okay, kalau kita guna teknik tu, kita mungkin ada masalah. Mesti ada masalah. Mungkin ada step 1, step 2, step 3. Bila sampai step 2, kita ada masalah. Okay? Jadi bila kita ada masalah, kita selesaikan dengan cara yang salah. Mungkin benda ni kita tak tahu. Tapi secara tidak langsung, kerana kita sebagai seorang employee, kita mungkin akan cuba selesaikan masalah dengan cara employee. Tapi sebenarnya kita perlu selesaikan masalah dengan cara entrepreneur. So, minda entrepreneur tu bagi saya yang kedua tadi dalam poll tu lebih penting. Okay, kalau kita belajar teknik macam mana pun, tapi cara kita selesaikan masalah atau cara kita buat urus niaga macam kita seorang pekerja, maka susah kita nak berjaya. Jadi cara berfikir sebagai seorang entrepreneur tu penting. Macam mana nak selesaikan masalah perniagaan mesti melalui mindset perniagaan, bukan mindset kerja. So bayangkan seorang doktor, dia punya mindset bukan macam doktor, dia macam nurse macam mana. Bukan nurse salah, tapi dia tak boleh ada mindset macam nurse. Dia perlu jadi mindset macam seorang doktor. So kita perlukan. So sebagai ahli peniaga, kita perlukan mindset ahli peniaga. So really yang mindset tu lagi penting daripada teknik lah. So bila mindset kamu betul, teknik kamu buat dengan betul juga, dengan lebih baik, dan kamu tahu kenapa perlu teknik macam gini, step macam gini. Kamu lebih menghayati daripada saya ikut sajalah, ada nombor 1, nombor 2, nombor 3, tak tahu betul tak betul, saya ikut, saya percaya je lah cakap orang tu. Okay? So ini mungkin salah satu tanggapan yang perlu kita keluarkan. So kita kena asah teknik perniagaan dari segi minda ni. Okay, that's the thing. So nasihat untuk siapa yang menceburi bidang ni, pertama kita mesti peroleh dan asah minda perniagaan. Kedua, pilih perniagaan dengan bijak dan sesuai lah. Okay, ramai tanya apa yang kita perlu buat sini. Saya rasa ada soalan nanti saya jawab. Dan ketiga, belajar teknik dan hasilkan strategi perniagaan. Bukan belajar teknik dulu. Kita kena ada mindset dulu. Okay? Dan akhirnya mulakan perniagaan dengan betul. Mungkin kamu ada teknik, tapi cara kamu mula pun tak betul. Macam mana kamu buat pricing? Tak betul. Jadi bila nak naikkan harga susah. Ataupun masuk pricing terlampau mahal dalam market segmen kamu. So, maksudnya memang kita kena plan dulu lah. Banyak planning, tapi mula dengan mindset. I will always emphasize mula dengan mindset. Mindset dulu, lepas tu baru teknik. Ramai tanya, nanti ramai tanya macam mana mindset semua. Apa tu maksud mindset ni? So, kita balik pada soalan. Tengok so, sekarang kita ada dah mula sesi Q&A. So, mungkin ada banyak soalan sekarang ni. So, first question tu, soalan pertama. Ada tadi nampak ada soalan. Dari mungkin Encik Afiq. So soalannya. What is the best startup business? That's the question. What is the best startup business? Kita balik pada apa yang saya cerita tadi. Kemampuan yang ada, kemampuan keadaan, dan kedua adalah kemahiran. Mungkin kamu suka nak buka kafe, tapi kamu tak ada kemahiran langsung.
apa jadi? Susah tu. Kamu ada duit, tak apa. 1 bilion, 2 bilion. Modal ada. Modal semua ada, tapi kamu tak ada kemahiran. Apa berlaku? Mungkin kamu akan ada banyak masalah. Kamu tak tahu dalam bisnes, selok-belok bisnes. Mungkin macam mana supplier nak supply barang, siapa supplier yang baik, macam mana nak market, kena pasti apa market kamu. Dan bila kamu tak ada pengalaman, okey, tak ada apa tu, tak pernah menceburi bisnes atau tak pernah kerja dalam tempat-tempat ini, jadi maka kamu tak nampak. Jadi banyak kesilapan akan berlaku. Jadi duit banyak mana pun boleh habis. So to answer tu maksudnya kita kena ada kemahiran lah for the what is the best startup business. Yes, kemahiran yang sedia ada. Itu yang pertama. Mungkin kamu ada cita-cita nak buka kafe, tapi I'm not pouring cold water on you. It's just that mungkin you want to hold back on that thing. Mungkin you buat business yang boleh menjana wang untuk kamu dulu. Okay, then you buat business yang you anggap sebagai satu hobi atau benda kamu suka. Okay, so yang pertama, I will always emphasize buat benda yang kamu tahu dulu. Ganakan duit tu dulu. Dan ada lebih, and you go into that business. So this is a safer bet. I'm not saying that kalau you terus buka kafe walaupun tak ada pengalaman tak akan berjaya. No, not saying that. Tapi chances of winning is less. Kalau you terus masuk. Kan statistik tadi kan 9 out of 10 bukan? Quite high risk quite high kan? and quite normal. Kita ada soalan yang kedua ya dari Cik Rose Lee. Ya, soalannya cara untuk mulakan perniagaan online. Apa cara dia? Saya nak just to admit, I'm not the online punya. I'm still learning. Yes, online is very important. Especially masa COVID ni kan. Masa sekarang pun kita walaupun satu hari kita akan balik banyak pada brick and mortar, tapi online tetap akan menjadi satu cara untuk jana pendapatan. So I'm not really the expert. I'm more on the mindset berniaga. Jadi kalau mindset betul, your online ke offline you boleh buat. So my advice is you may want to go for classes. Jadi expert. Dia ada banyak jenis online. You can do e-commerce, lepas tu dropshipping. Jadi ni dua memang famous. Ni dua famous. Jadi you boleh belajar. Sekarang dia banyak pengetahuan you boleh dapat daripada YouTube ataupun kelas-kelas yang kalau you buka Facebook banyak iklan, ajar online. So kalau you rasa you nak belajar sana pun boleh mula dari sana. So these people are real expert. Tapi bezanya dengan saya ialah dia tak ajar mindset. Dia tak ajar mindset. Dia ajar teknik dulu. I don't doubt that the technique is no good. But I'm saying the technique is good, but you need to have the right mindset to make sure everything goes in. Memang step 1 tu mindset dulu ya. Mindset. So bagi soalan tu cara untuk online tu is to have some kemahiran lah, do some kursus belajar on YouTube. Okay. Alright. So any more questions? Mungkin satu lagi soalan. Kita ada masa. Kita ada banyak masa lagi. Itulah. Masa lagi. Okay. So meanwhile, please feel free lah tanya apa-apa soalan. Boleh raise hand. Sesi nanti kita ada raise hand punya session ya. So sekarang kita akan tengok, kita nak dengar pendapat dari peserta pula pada hari ni. Ya. So kalau peserta ada soalan lebih, boleh sila tekan button raise hand. Ya. Kalau ada soalan lah. Advance ada banyak rahsia dan tips untuk jadi mindset entrepreneur ni. Saya lebih pada mindset, tapi dalam kelas saya ada ajar. Pertama of course saya tekan pada mindset mana kita mula kenali apa sebenarnya bisnes. Macam tadi saya beritahu, to sell to make money you have to sell something. Kena ada produk. Kena ada produk. So ni ada pendekatan pada bisnes. Cara nak
kira keuntungan. Kan benda tu untung tak untung. Saya akan ajar macam mana nak estimate cost dia. Boleh tak orang buat duit? Ataupun gaji seorang penjual burger berapa banyak? Dia boleh tak tahan? So this kind of thing. So yang kedua biasanya saya ajar teknik-teknik, dan ketiga lah strategi untuk launch bisnes. Itu yang saya ajar. Tapi sebenarnya ni ialah secara umum lah. It's more it sounds like it's not online, but you can also use the same technique. Itu penting. Teknik ni sesuai untuk kedai dan juga online lah. Kita fokus more. Tengok ada soalan ni. Saya ada soalan dari Cik Zubair. Ya? Ya, Cik Advance ya. Soalan saya nak tanya, pengalaman perniagaan Cik Advance sendiri ada apa-apa yang boleh share dengan kami tak? Pengalaman saya. I think I got a very interesting story. Sorry, dia campur sikit bahasa Inggeris. Tak apa. Kadang-kadang lupa. Dalam kelas saya pun kadang-kadang tercampur. So, masa saya mula berniaga, pada awalnya memang susah. Berniaga ni memang susah. Susah kerana apa? Kerana kita suka cari hidup kita. Kita susah lah. Susah juga dari satu lah nak cari mentor. Betul. Kadang-kadang nak cari mentor ni orang ni takut. Takut kamu nak jadi kompetitor. Betul juga. Okay, so that there's always obstacle in the masa tu. Lepas tu lagi satu lah, bila saya dah masuk, saya ada satu lagi masalah. Masalah dia ialah saya punya income lah. Pendapatan dia tak bertambah. Dia tak bertambah. Okay? Jadi bila tak bertambah, dan masa tu kita risau. Dulu lain cakap ada tambah gaji, ada naik gaji, ada bonus. Tapi bila kita berniaga benda ni mungkin tak berlaku. Jadi masa tu saya pun tak pandai berniaga. Saya pun daripada kalangan beruntun. Saya kerja 16 tahun dulu. Saya kerja dengan orang 16 tahun. Lepas tu baru saya masuk berniaga. Jadi ahli keluarga saya tak ada seorang pun buat perniagaan. Jadi apa yang saya belajar hari ini semua adalah daripada kesilapan ini. Jadi kita sebagai seorang peniaga, kita akan mengalami banyak kesilapan. Even until today, mungkin kalau saya venture benda baru, saya mungkin boleh membuat kesilapan juga. Masih tidak ada immunity. Tak ada immunity. Even though orang ditawan pun dia boleh habis. Tengok COVID-19, orang ramai orang lupa. So ini mungkin kesilapan dia orang, ataupun mungkin dia tak dapat dikawal COVID-19. So this business is not a straightforward path. Tapi kita mesti tempuhi benda ni. So masa tu saya tak ada pendapatan yang kira boleh kata memang something to be proud of lah. Bila tak naik, masa tu baru saya sedar saya ada satu kesilapan yang besar. Yang itu saya masih berfikir pada konteks. Back to mindset tu. Mindset tu. Saya masih berfikir pada yang profesional. Produk yang saya buat tu saya rasa memang antara yang terbaik, tapi kenapa tak keluar dari pasaran? Kenapa orang tak beli? Kenapa orang tak terima tadi? Walaupun saya seorang profesional, saya buat betul-betul bagus. Apa yang saya perlu buat semua. Ilmu teknikal semua pun ada. Tengok saya kurang satu. Untuk Back to mindset. Untuk punya mindset bukan saja dari segi sales atau masuk produk. Tapi meliputi dua cara yang amat penting bagi saya. Ialah satu ialah macam mana nak besarkan bisnes. Macam mana nak kembangkan bisnes. Yang kedua ialah macam mana nak cari peluang. Apa peluang dari peluang? Peluang market. Pasal keadaan berubah. Kita suka tak suka, kalau ombak datang memang dia datang. Kita tak lupa. Walaupun dalam keadaan hari dan malam, mesti ada peluang. Tengok pasal bisnes care. Semua dia ambil peluang. Pasal apa? Kita yang keluar, kita dalam office hour
power. Keluar juga, presiden, anak, ada parti. Sampai restoran ramai orang. Makan itu lebih cepat. Kembali ofis awal. Ini sudah keadaan dulu hari. Ada bisnes dia ambil peluang dari sini. Yang paling telefon. So kalau dalam kelab entrepreneur saya ada situ lah. Bitcoin macam-macam nak categorize. Ada soalan lagi ke? Okay. So sebelum kita tutup sesi hari ini, ada siapa yang nak tanya last question? Any feedback or comment? Please feel free ya. Ada ya? So tak ada soalan tapi saya nampak sekejap Hello. So tak ada soalan. Okay. So terima kasih banyak-banyak ya Advance. Itu saja masa yang kita ada untuk hari ini. Terima kasih kepada semua yang bersama kita pada hari ini. Kami akan email maklumat info pasal masterclass Advance ya, untuk sesi dengan link bagi sesi video hari ini ya, untuk rujukan masa depan. So sekian, terima kasih. Thank you so much ya.